Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pembiakan tumbuhan. Okey, tumbuhan membiak. Cikgu harap kamu semua masih lagi ingat apa yang dimaksudkan dengan perkataan membiak. Okey, cikgu ulang ya. Membiak ialah satu proses benda hidup untuk menambahkan bilangan. Okey, kita dah belajar kan manusia membiak, haiwan membiak. Okey, dah belajar waktu darjah 2. Okey, jadi untuk darjah 3 ni kita belajar tentang tumbuhan membiak. Okey, jadi membiak menambahkan bilangan. Okey, ada persoalan. Kenapa tumbuhan perlu membiak? Kenapa tumbuhan perlu membiak? Kita kaitkanlah perkataan membiak tadi, iaitu menambahkan bilangan. Jadi, tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Okay? Tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Jadi, membiak menambah bilangan. Jadi, bila bilangan bertambah, bila bilangan makin banyak, tidaklah ia pupus. Pupus faham ke tak ni? Pupus maksudnya, siapa yang tahu pupus? Okay, pupus maksudnya sudah tiada di dunia ini. Okay, jadi supaya tumbuhan membiak ni supaya terus adalah, supaya tetap ada di bumi kita. Jadi perlunya tumbuhan membiak. Okey, kita terus kepada cara tumbuhan membiak. Okey, kamu dah belajar darjah 2, manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Haiwan membiak dengan cara bertelur atau melahirkan anak. Tapi sangat berbeza dengan tumbuhan. Okey, cara tumbuhan membiak ni ada pelbagai cara. Mari kita tengok ada berapa cara tumbuhan membiak. Cuba kira ada berapa cabang tu. Ada 6. Okay, jadi cara tumbuhan membiak ni ada 6. Kita tengok. Yang pertama ialah melalui biji benih. Kedua, anak pokok. Ketiga, batang bawah tanah. Keempat, keratan batang. Kelima, spora. Dan yang terakhir, daun. Okey, 6 cara tumbuhan membiak. Okey, 6 cara tumbuhan membiak. Biji benih, anak pokok, batang bawah tanah, keratan batang, spora dan daun. Okay, kita tengok cara tumbuhan membiak yang pertama, iaitu melalui biji benih. Okay, melalui biji benih ni cara tumbuhan membiak yang pertama. Kita cuba untuk tengok apa contoh tumbuhan yang membiak dengan cara ini. Okay, sebelum itu fahamkan apa itu biji benih. Okay, pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Okay, jadi tumbuhan yang membiak dengan cara biji benih ni adalah tumbuhan yang berbuah. Mana biji benihnya? Di mana letaknya biji benih? Biji benih ni adalah biji yang ada di dalam buah. Kan, potong cili ada biji dia, banyak biji dia. Potong belah buah betik pun macam tu, banyak biji dia. Jadi biji cili, biji betik itulah yang dipanggil biji benih. Okay, jadi biji-biji ini, biji benih ni apabila disemai, diletak dalam tanah, disemai, ia akan bercambah. Okay, bercambah menjadi anak pokok. Anak pokok itulah yang akan membesarkan. Dah belajar masa darjah 2 kan? Daripada biji benih menjadi anak pokok dan seterusnya akan membesar menjadi pokok. Kan? Okey, jadi ni adalah contoh, 2 contoh ni dalam buku teks kamu ni. Pokok cili dan pokok betik membiak melalui biji benih. Selain itu, cikgu bagi lagi 2 contoh.
Pokok buah mempelam kan. Pokok mempelam. Boleh juga. Okey, buah pelam tu dalam tu ada satu biji besar je kan. Dia tak macam pokok cili, pokok betik dia banyak biji. Pokok pelam ni dia ada satu biji besar. Biji pelam tu pun dipanggil biji benih. Selain pokok pelam, pokok kelapa. Tengok kelapa ni buah dia sendiri. Buah kelapa tu dipanggil biji benih pokok kelapa. Jadi, cikgu dah bagi gambar buah kelapa tu yang dah ada tumbuh pokok dah. Okey, yang tu menunjukkan daripada buah kelapa itulah boleh menjadi anak pokok. Okey, jadi ni yang pertama. Cara pembiakan yang pertama iaitu biji benih. Okay, cara kedua, anak pokok. Okey, anak pokok. Pokok pun ada anak tau. Anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baharu. Okey, jadi ni bukan semua pokok yang boleh beranak ni. Bukan semua pokok yang boleh keluarkan anak. Dalam buku teks kamu ni ada tunjuk contoh pokok pisang dan pokok keladi. Mudah nak tengok pokok pisang ni kat mana-mana ada pokok pisang kan. Jadi kalau kamu tengok pokok pisang, selalunya di sekeliling pokok pisang yang besar tu akan ada pokok-pokok pisang yang kecil kat sekeliling dia. Perasan tak? Jadi itulah anak pokok-pokok yang kecil tu sebenarnya anak dia. Pokok pisang ni dia boleh keluarkan anak dia sendiri. Okay? Jadi dia keluarkan anaknya di sekeliling pokok dia. Jadi anak pokok pisang ni kita boleh alihkan dia, gali dia punya akar dia, pindahkan dia ke tempat yang lain. Okay? Jadi bila pindahkan ke tempat yang lain, dia akan membesar. Dan bila dia besar, dia akan keluar anak lagi. Jadi bertambahlah bilangan dia. Itulah dinamakan membiak melalui anak pokok. Okey, jadi selain pokok pisang dan pokok keladi, contoh lain pokok pandan. Kenal tak pokok pandan? Tanam satu pokok je nanti banyak lagi keluar. Okey, pokok serai dan juga pokok nenas. Okey, cuma nenas ni dia tak keluar anak macam pokok-pokok lain lah. Okey, nenas ni dia ada sulur dia, nanti dia tumbuh kat bahagian atas dia. Okay, seterusnya batang bawah tanah. Ni mungkin perkara baru untuk kamu. Batang bawah tanah. Boleh kamu bayangkan macam mana rupa batang bawah tanah? Cikgu tahu bayangan kamu itu mungkin tidak tepat. Dia bukan batang sebesar-besar batang tak ya. Batang bawah tanah ni dia tak serupa batang pun sebenarnya. Okay, cuba kita tengok. Batang bawah tanah apa sebenarnya? Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Jadi contoh yang dibagi pokok bawang dan pokok ubi kentang. Jadi sebenarnya batang bawah tanah ni mana-mana tumbuhan yang dia menghasilkan makanan yang disimpan di dalam tanah. Okey, makanan, benda yang kita nak ambil tu, hasil pokok tu dia ada dalam tanah dekat bahagian akar dia. Contoh pokok bawang kan. Bawang ni, mungkin kamu tak tahu. Bawang selalu beli kat pasar, kat kedai je kan. Sebenarnya bawang ni dia tumbuh dalam tanah. Dia senang awak nak faham macam ni lah. Macam kata berbuah lah. Berbuah dalam tanah kan. Dia ada isi dalam tanah ni. Jadi benda-benda yang berisi dalam tanah ni, isi dia tu kalau kita tanam semula dia boleh keluar anak pokok, yang tu dipanggil batang bawah tanah. Membiak melalui batang bawah tanah. Sama juga dengan pokok ubi kentang. Ubi kentang kan, kalau beli ubi tu sendiri yang akan keluar anak pokok. Bawang pun macam tu kan. Bawang dibiarkan lama nanti dia keluar anak pokok, keluar daun. Okey. Tu maksudnya menunjukkan dia membiak melalui batang bawah tanah. Okey, selain daripada bawang, ubi kentang, boleh tak kamu fikir apa lagi yang isi dalam tanah tu yang kita tanam dia akan tumbuh pokok? Apa?
halia dan juga kunyit. Ni dua contoh cikgu bagi. Halia dan kunyit. Okey, halia dah beli. Nanti lama dia akan tumbuh anak pokok dia, tumbuh tunas dia. Okey. Jadi halia pun tumbuh dalam tanah, kunyit pun tumbuh dalam tanah. Tapi bila kita ambil isi dia, kita semai semula, dia akan keluar anak pokok baru. Okey, itulah dinamakan batang bawah tanah. Okey, seterusnya keratan batang. Yang ni mudah. Kerat batang, kan? Keratan batang ni maksudnya kerat batang tu. Boleh tanam pakai batang. Okay, keratan batang pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baharu. Bolehlah. Sebab tu dinamakan cara tumbuhan membiak. Tapi bukanlah semua jenis batang yang kita kerat kita boleh dapatkan anak pokok. Tak. Dia hanya sesetengah pokok. Sebab itulah kita ada banyak cara tumbuhan membiak. Pokok ni membiak cara ni. Pokok lain membiak cara lain pula. Okay. Jadi yang ni pokok-pokok ni dia boleh membiak dengan keratan batang. Hanya menggunakan batangnya, potong sebahagian batangnya, cucuk kat tanah, dia boleh menghasilkan pokok baru. Okay, contoh yang dibagi, pokok ubi kayu dan pokok bunga kertas. Okay, pokok ubi kayu, kamu jangan tersalah kata, ubi kayu isi dalam tanah juga. Kenapa tak ambil ubi kayu dia tu tanam semula? Tak ada. Okay. Ubi kayu kalau kamu tanam semula dalam tanah, dia tak akan keluar pokok. Okay? Sebab ubi kayu dia bukan membiak melalui batang bawah tanah. Tak. Ubi kayu membiak melalui keratan batang. Jadi pokok ubi kayu tu dah cabut ubi dia, batang tu boleh dipotong-potong-potong, cucuk kat tanah. Dapatlah banyak lagi pokoknya. Daripada sebatang yang panjang tu, potong-potong boleh dapat 10. Kan? Jadi, contoh kat sini ubi kayu dan pokok bunga kertas kan. Okay, pokok bunga kertas pun macam tu. Okay, contohnya, ni selalu mak-mak kita yang suka bunga kan. Pergi rumah siapa-siapa, tengok ada pokok bunga cantik. Mesti minta benih. Kan, orang tua selalu cakap, naklah benih ni. Benih, macam mana benih pokok bunga kertas? Bukan ambil bunga dia. Tak, kita cuma kerat batang dia. Okay, jadi bila ada orang minta nak benih bunga kertas, memadai kerat sedikit batang dia. Jadi batang tu boleh dibawa balik dan dicucuk ke tanah. Batang tu akan keluarkan pokok baru. Okay, selain daripada dua ni, ada lagi dua cikgu bagi. Pokok tebu. Tebu kan dia ada batang dia je. Okay, jadi boleh kerat je batang. Selalu orang ambil yang hujung lah kan, yang bahagian bawah tu nak makan. Yang atas dekat yang muda tu, yang dekat dengan daun tu boleh potong, pacak semula kat tanah, boleh tanam. Okey. Dan juga pokok bunga ros. Ni sama je lah dengan pokok bunga kertas ni. Kebanyakan pokok bunga ni banyak yang boleh membiak melalui keratan batang. Okey, seterusnya spora ni yang keberapa dah ni? Yang kelima ya. Spora. Spora ni mungkin perkara baru untuk kamu. Okey, mungkin kamu tak pernah dengar. Nak sebut perkataan pun mungkin tak berapa nak reti ya. Okey, spora ya. Pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Okey, tadi pokok berbunga, banyak keratan batang. Ni yang tidak berbunga. Okay, jadi tapi yang ni tak adalah pula orang cari minta spora paku pakis nak tanam. Tak adalah kan. Okay, jadi spora ni dia ada pada pokok yang tidak berbunga. Apa dia spora ni? Okay, spora kalau kamu lihat, dia seperti debu-debu halus sahaja. Okay, dia ada dalam kantung dia. Contoh pokok paku pakis kan, di sebalik, di bawah daun pokok paku pakis tu, dia ada bintik-bintik. Bintik-bintik hitam tak hitam sangat lah. Okay, bintik-bintik tu kalau kamu sentuh, kamu gosok, dia akan macam rasa berdebu. Okay, itu sebenarnya spora. Kalau dekat cendawan, dia ada di bawah payung dia tu. Payung cendawan tu kan. Okay, jadi spora ni dia, cikgu cakap tadi, dia debu. Dia seperti debu. Jadi dia ringan.
Okey, ringan bermaksud dia mudah diterbangkan oleh angin. Okey, jadi sebab tu dia mudah membiak di mana-mana. Okay, contoh paku pakis kan, kamu lihat kadang tu atas pokok pun ada pokok paku pakis. Okay, jadi spora ni apabila diterbangkan oleh angin, dia akan jatuh di mana-mana permukaan yang sesuai. Kalau permukaan itu sesuai untuk dia bertumbuh, dia akan bertumbuhlah menjadi pokok baru. Begitu juga dengan cendawan. Kalau spora tu jatuh di permukaan yang sesuai untuk dia bertumbuh, dia akan tumbuh menjadi pokok baru. Okey, yang terakhir ialah daun. Membiak melalui daun. Tadi batang, ni daun pula. Daun pun boleh menghasilkan pokok. Tapi bukan semua. Ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Ni contoh dia bagi pokok lidah jin dan pokok setawa. Macam mana nak biakkan pokok ni guna daun? Daunnya ialah ambil saja sekeping daun dia, selai daun dia. Contoh pokok setawa tu kan. Kalau pokok setawa tu, kalau kamu lihat daripada pokok dia pun, daun dia tu dah tumbuh anak-anak kecil dekat hujung-hujung urat daun dia. Okey, jadi selai daun tu dapat banyak pokok-pokok baru. Jadi tapi tak banyaklah, tak banyak pokok yang boleh membiak melalui daun ni. Okey, jadi ada pokok setawa ni. Setawa ni pun cikgu rasa sekarang susah nak jumpa. Mungkin kamu pun tak kenal, tak pernah dengar pun perkataan setawa ni kan. Okey, jadi cikgu harap siapa-siapa yang ada pokok setawa kat rumah, boleh cuba biarkan nanti kita pergi sekolah, kita boleh tunjuk kat kawan-kawan. Okey, pokok lidah jin pun macam tu. Kerat je daun dia, boleh cucuk dia kat tanah, dia akan keluar akar dan seterusnya akan membesar menjadi pokok yang baru. Okey, kita dah habis terangkan 6 cara tumbuhan membiak. Cikgu bagi tadi satu cara, ada contoh tumbuhan kan. Tapi sebenarnya ada satu pokok pelbagai cara pembiakan. Maksudnya kat sini ada satu jenis pokok yang sama tapi dia boleh membiak lebih daripada satu cara. Tadi cikgu bagi contoh biji benih dia. Contoh ni. Tapi ada tumbuhan ni, ada pokok ni, dia boleh membiak lebih dari satu cara. Cikgu senaraikan kat sini 2 contoh. Okey, yang pertama pokok kangkung. Kenal tak pokok kangkung? Mesti kenal kan, ni sayur sayur kangkung. Jadi pokok kangkung ni dia boleh membiak sama ada melalui biji benih. Ada biji benih yang dijual di pasar raya kan, dijual di kedai-kedai, biji benih kangkung. Okey. Ada juga, boleh juga membiak dengan melalui keratan batang. Okey, keratan batang yang berakar. Okey, jadi selain daripada dapatkan biji benih kangkung kat kedai, kangkung-kangkung yang dibeli oleh mak kita tu, bahagian bawah batang yang ada akar kan, selalu kan orang jual kangkung sekali dengan akar kan. Okay, jadi bila mak dah potong batang yang ada akar tu nak buang, batang yang ada akar tu boleh dicucuk semula ke tanah. Okay, apabila cucuk semula ke tanah, dia akan dapat menghasilkan pokok baru. Jadi ni dikatakan satu pokok pelbagai cara pembiakan. Contoh kat sini kangkung sama ada 2 cara pembiakan dia kan. Biji benih dan juga keratan batang. Contoh yang kedua adalah keledek. Tahu keledek? Ubi keledek ya. Yang orang jual goreng tu. Goreng celup tepung sekali dengan goreng pisang tu. Tu ubi keledek. Jadi keledek boleh membiak dengan cara keratan batang. Boleh daripada pokok keledek tu, kerat batang dia, batang cucuk ke tanah, keluar pokok. Satu. Okey. Selain itu dia juga boleh membiak dengan batang bawah tanah. Cikgu cerita tadi batang bawah tanah ni yang isi-isi yang tumbuh dalam tanah kan. Ubi keledek ni kan isi dia tumbuh dalam tanah. Jadi ubi keledek ni kalau kita ambil, kita semaikan, dia boleh keluar anak pokok yang baru. Jadi ubi tu kita panggil dia batang bawah tanah.
Jadi keledek boleh membiak sama ada dengan cara keratan batang atau batang bawah tanah. Kangkung sama ada biji benih atau keratan batang. Okey, inilah contoh pokok yang dapat membiak melalui pelbagai cara. Okey, jadi cikgu rasa cukuplah setakat ini dahulu untuk hari ini. Nanti kita sambung lagi berkaitan tumbuhan ni, tak habis lagi Berkaitan tumbuhan ni kita akan sambung lagi pada sesi yang akan datang. Okey, semoga dapat ingat cara pembiakan yang 6 tu. Kenal pasti, fahamkan. Ingatlah, ingat contoh-contohnya sedikit. Semoga dapat belajar dengan baik. Semoga terus cemerlang. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.